Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Saya ingin mempersilakan Yang Berhormat Pasir Putih untuk memberikan perbahasan beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua Dewan dan terima kasih kepada semua pembahas-pembahas untuk membahas titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam kesempatan ini, suka saya ingin menarik perhatian bahawa kenyataan ataupun titah daripada Duli Yang Maha Mulia yang meletakkan isu penyatuan kaum ataupun perpaduan mesti diwujudkan dalam negara kita ini adalah satu titah yang sangat tepat. Dalam kesempatan ini saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada beberapa pihak yang sanggup mengorbankan banyak kepentingan di dalam parti masing-masing sehingga terbentuknya Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan pada hari ini. Saya merasakan penyatuan yang berlaku dalam negara kita ini mampu menjadi model kepada dunia. Hari ini kita melihat ramai rakan-rakan kepimpinan daripada dunia Arab menyambut baik penyatuan yang dibina di dalam negara kita ini, dan saya penuh rasa yakin bahawa penyatuan yang dibina ini dia mengorbankan perasaan banyak pihak di dalam parti-parti politik yang ada. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih khusus kepada rakan-rakan di dalam UMNO, di mana mereka berkorban banyak. Mereka sanggup menggadaikan banyak kepentingan-kepentingan untuk memastikan gagasan yang sebegini mulia, sebegini mustahak di dalam pembangunan negara ini berlaku. Dan hari ini saya rasa negara kita ini mencapai ke satu tahap yang sangat baik. Apabila kita membentuk sebuah kerajaan melalui perpaduan. YB Pasir Putih ingin beri laluan atau tidak? Boleh sekejap. Silakan. Terima kasih Pasir Putih. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak minta pandangan Pasir Putih terhadap apa yang disebut oleh Sepang tadi, di mana dikatakan bahawa kerajaan yang Islam, yang dipimpin oleh orang Islam sekalipun, yang menjadi sebagai asas perpaduan Perikatan Nasional yang dikatakan muafakat nasional Melayu Islam itu, walaupun dipimpin oleh orang Islam, tapi boleh jadi zalim. Dan kerajaan yang walaupun dipimpin oleh orang yang bukan Islam, tapi dia boleh adil. Ini nombor satu. Nombor dua, yang mana yang Pasir Mas begitu bangga dengan kerajaan yang dibentuk melalui Perikatan Pasir Putih, begitu bangga dengan kerajaan yang dibentuk. Tidakkah Pasir Putih fikirkan bagaimana kerajaan ini yang telah terbentuk, yang mempunyai majoriti yang begitu tipis, menjejas masa depan dan pembangunan negara, dan ianya dilakukan melalui pengkhianatan yang tidak mengambil berat kepentingan negara. Bila jumlah majoriti yang sebegitu, manalah pelabur yang nak datang? Mereka semua sanksi. Saya sudah minta faham. dua komen itu, dua boleh persoalan itu. Boleh minta sikit. Terima kasih. Lanjutan. Terima kasih kepada rakan saya daripada Shah Alam. Boleh minta Saya sikit. kira Shah Alam orang yang lebih tua daripada saya. Dan saya rasa Shah Alam ini perlu dia kena buka minda dia yang lebih ke hadapan. Begitu juga dengan Sepang. Perlu dia, rakan saya kena faham bahawa penubuhan kerajaan yang ditubuhkan ini adalah kerajaan yang sah walaupun kita memperolehi simple majority. Tapi saya nak ingatkan kepada Shah Alam, kalau kita nak mengejar two-third majority,
kita bubar parlimen, kita bertanding dan tentunya Shah Alam berada di Shah Alam, bukan berada dalam dewan ini. Silakan, jangan cakap je. Saya dah dengar bukan Ya, tadi. Shah Alam boleh Bubarlah. tunggu. The Shah Alam power boleh tunggu dan ada boleh dalam tangan, Shah Alam tuan-tuan. minta duduk. Ini Power floor ada saya. dalam Saya jawab tangan, dulu. Tuan-tuan. Saya bagi Bubarlah. secara Saya profesional menunggu. kepada Shah Saya Alam. menunggu. Tak apa, Bubarlah. Shah Alam tunggu. Terima kasih. Shah Alam tunggu dan Shah Alam ingat apa yang saya sebut. Saya InsyaAllah. cakap, buat je. Dalam sedikit masa lagi Shah Alam akan tahu di mana tempat duduk Shah Alam. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Ini ingat kamu apa? Orang yang banyak Ahli berlaku nujum ke? zalim sebelum Ahli nujum daripada ke? ini, dia akan Kamu tahu boleh di nampak mana ke masa tempat depan? jatuh dia. Ya? Baik, Bubar. Shah. Kita tengok siapa yang berani. Babi Shah Alam, mohon duduk. Babi Shah Alam, mohon duduk. Terima kasih. Silakan, Babi. Silakan. Datuk Yang Dipertua, penyatuan yang dibina dalam negara kita, sekali lagi saya rakamkan, jutaan penghargaan kepada rakan-rakan yang masing-masing apabila kita berbincang, kita tidak tamak untuk mencari kepentingan parti masing-masing. Alhamdulillah, ini menjadi model dan akhirnya kita bersatu. Saya nak mengajak JLC Shah Alam. itu macam mana, Pasir Mas? JLC. Kalau kita lihat apa yang berlaku dalam dunia, ini kita kena ambil pengajaran. Negara Arab sebagai contoh. Alam dah lari dah. Duduk di Shah Alam dah dalam lari. dunia yang begitu luas, Tak lari, jalan je. kita JLC lihat macam mana JLC? negara-negara Arab ini. Buminya besar. Arab Saudi, Mesir, Libya. Satu negara ni macam satu benua. Tapi dia duduk dalam kelompok yang berbagai-bagai. Dalam sentap lah tu. Dia tak boleh berhadapan dengan Israel yang sangat kecil. Sebab negara Arab ini dia bertelengkah, dia berpecah di antara satu sama lain. Saya merakamkan penghargaan yang tinggi kepada rakan-rakan yang kita ambil pengajaran ini dan kita bentuk penyatuan yang sangat hebat dalam negara kita, yang saya kira kita akan mampu memacu ekonomi kita yang lebih baik dan kita akan meletakkan posisi Malaysia ini salah satu daripada negara yang hebat di muka dunia selepas daripada ini, dan insya-Allah kita akan pastikan negara kita ini tidak akan berlaku konflik perkauman, konflik keagamaan ini tidak akan berlaku di dalam negara kita, dan alhamdulillah hari ini kita sedang berjalan ke arah itu. Tuan Yang Dipertua, isu yang kedua yang saya nak sebut sebagaimana yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda berkenaan dengan rangsangan ekonomi yang kita letak satu pakej dan begitu juga pakej prihatin yang diperkenalkan. Pakej ini sedikit sebanyak dia membantu negara kita ini bangkit pada aspek ekonomi, dan ternyata kita mendapat pujian daripada negara-negara lain dan dianggap Malaysia ini sebuah negara yang antara yang terbaik dalam dunia menangani COVID-19. Kita berhadapan dengan sejumlah 826.1 ribu pekerja di dalam 826.1 ribu masyarakat kita yang hilang pekerjaan berbanding dengan penduduk yang bekerja sebanyak 14.89 juta orang. Namun angka ini saya mengharapkan kepada pihak kementerian-kementerian secara keseluruhannya supaya fikir macam mana rakyat dalam negara kita mereka akan memperolehi sumber pendapatan dan mereka ada peluang untuk mencari pekerjaan. Bukan saja pekerjaan-pekerjaan yang dicadangkan secara direct melalui kerajaan, namun kerajaan mampu mencetuskan peluang pekerjaan hasil daripada pakej rangsangan ekonomi dan juga pakej prihatin yang ada dalam negara kita. Suka saya ingin menyinggung sedikit berkenaan dengan peluang-peluang yang ada dalam negara kita seperti badan-badan zakat
dalam negara kita. Zakat ada di peringkat wilayah persekutuan, ada di peringkat negeri-negeri. Dan saya mengucap syabas kepada kaki tangan yang menguruskan zakat ini dengan baik. Namun penambahbaikan, apabila zakat diagihkan, saya minta kepada pihak yang bertanggungjawab supaya memikirkan satu teknikal agar zakat ini menjadi pemangkin kepada ekonomi keluarga-keluarga yang menerima zakat. Dalam arti kata yang lain, saya tidak nafikan ada individu yang perlu dia terima cash. Orang tua, OKU, okey. Tetapi sekiranya badan-badan zakat ini diselaraskan melalui Menteri Agama sebagai contoh, wujudkan satu agensi khusus seperti Tekun, seperti PUNB yang dia buat satu plan yang baik untuk mencari sasaran penerima-penerima zakat di kalangan asnaf ini untuk kita janakan dia. Kita kursuskan dia, kita bagi sumbangan modal, kemudian kita jaga, kita pandu dia supaya kalau kita boleh melangkaui sebagai contoh dalam masa 1 tahun, kita boleh menyelesaikan masalah 1000 keluarga sebagai contoh. Tentunya kalau 5 tahun, dia boleh 5,000 keluarga yang mampu keluar daripada kepompong kemiskinan ini. Jadi apa yang ada sekarang ini, ya ada dibuat, tapi dia tidak orang panggil sangat tidak menjurus ke arah kita pandu dia. Kita buat kursus kepada dia, kita cari sasaran. Bukan kita menunggu sasaran ini minta, kita cari. Siapa yang boleh kita trainkan dia supaya dia menjadi ahli perniagaan, dia boleh guna hasil daripada zakat ini untuk dia pandu kehidupan. Saya rasa sebagai contoh LPP hari ini alhamdulillah membentuk satu trend perniagaan melalui pertanian. Fetigasi yang kerajaan bagi grant. Kalau dipandu dengan baik dan kalau sebahagian daripada grant ini disupport oleh jabatan-jabatan zakat, diselaraskan ke peringkat negeri-negeri, tentunya saya kira ramai di kalangan masyarakat negara kita ini dia boleh keluar daripada kepompong kemiskinan dan dia boleh bentuk foundation ekonomi ini dalam keluarga dia dan insya-Allah benda ini dia akan berterusan. Cuma saya nak fokuskan kalau boleh dibentuk satu agensi secara tersusun melalui jabatan zakat ini, agensi secara tersusun bagi memastikan agihan ini bertepatan dan digunakan dengan sebaik yang mungkin. Tampin boleh mencelah sikit. Tampin. Sini. Okey. Oleh kerana nama tak ada, kita kena angkat tangan lah. Silakan. Okay, terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih kepada Pasir Mas Pasir Putih ke Pasir Mas? Pasir Putih. Pasir Putih. Kerana memberi ruang untuk saya mencelah sedikit. Apakah pandangan daripada Pasir Putih tentang mencadangkan kepada kerajaan supaya menubuhkan satu perbadanan zakat negara untuk menyatukan himpunan kutipan zakat di negeri ini, walaupun urusan agama adalah urusan negeri, termasuk juga zakat. Tapi apakah Pasir Putih bersetuju kalau kerajaan menubuhkan satu perbadanan zakat negara untuk menyatukan sebagaimana yang disebut oleh Pasir Putih tadi, dari segi pengurusan, dari segi agihan, Okey. dari Saya segi dah faham. program-program yang hendak dilaksanakan. Okey, saya dah faham. Terima kasih kepada Tampin. Alangkah baiknya kalau Sepang bercakap macam ni. Shah Alam ke bercakap macam ni. Maknanya ada wawasan, ada cara, ada perbincangan kita standard dalam parlimen. Terima kasih sekali lagi Tampin. Dalam isu menyatukan
badan-badan zakat di peringkat negeri ini, saya rasa ada kerumitan untuk kita buat, dan saya rasa matlamat untuk kita capai tidak semestinya kita menyatukan badan-badan zakat, kerana kita tahu Majlis Agama ataupun pejabat zakat di peringkat negeri ini berada di bawah Duli Yang Maha Mulia sultan-sultan di negeri masing-masing. Tapi untuk kita mencapaikan objektif sebagaimana yang saya sebut tadi, perlu kita ambil mana-mana jalan yang boleh memberi kejayaan kepada kita. Sekali lagi terima kasih. Yang ketiga yang ingin saya sebut iaitulah package ataupun ekonomi yang disebut oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda berkenaan dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang meletakkan agihan ekonomi secara saksama. Saya ingin membuat cadangan kepada pihak kerajaan supaya agihan ekonomi secara saksama ini dilihat secara yang lebih meluas, kerana kedudukan negeri-negeri di dalam negara kita sebelum daripada ini sangat mendukacitakan. Kita ada negeri yang dahulunya diperintah oleh UMNO Barisan Nasional, ada negeri diperintah oleh PAS, ada negeri yang diperintah oleh parti-parti di Sabah dan Sarawak, macam-macam, dan permainan politik ini menyebabkan agihan ekonomi ini berlaku dengan tidak adil. Alhamdulillah hari ini kita dah selesai. Dan alhamdulillah kita boleh hidup berganding bahu di antara satu sama lain. Maka pengagihan ekonomi secara saksama ini perlu dilihat secara lebih teratur, lebih baik. Antara yang saya nak fokuskan iaitulah jurang perbezaan di antara negeri-negeri. Pantai Barat dengan Pantai Timur, Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung Malaysia ini, negeri Kelantan sebagai contoh, hampir boleh saya sebut dianaktirikan sekian lama. Maka perpaduan di dalam kerajaan yang telah dibentuk, saya sangat optimis, sangat yakin bahawa isu ini tidak berbangkit lagi. Cuma saya ingin sebut perlu diberi perhatian yang sewajarnya kepada negeri Kelantan. Sebagai contoh, saya ambil di bawah Kementerian Pelancongan sebagai contoh. Kita di dalam negara kita, pelancongan ini kita fokus kepada pantai yang cantik. Banyaknya begitu je. Kemana nak melancong? Pulau Perhentian, Pulau Redan. Kita pergi kepada pulau, kita pergi kepada kecantikan ini. Kita tidak fokus sebagaimana negara-negara lain. Antaranya, kesan-kesan sejarah, adat budaya yang ada dalam masyarakat yang berbagai-bagai, yang diminati oleh negara-negara Eropah dan negara-negara di sebelah Timur Tengah, sebelah Middle East. Kekayaan ini perlu dibangkitkan. Negeri Kelantan sebagai contoh, ada dengan Dikir Barat, ada dengan wayang kulit, ada dengan menora, ada dengan macam-macam yang tidak ada di negeri lain, bahkan tidak ada di mana-mana dunia. Mengapa kita tidak jadikan sumber yang kuat ini untuk menjadi sumber kepada pelancongan? Dan pelancongan sebagaimana yang kita maklum, dia memberi input yang sangat baik kepada kekuatan ekonomi negara. Mesir berdiri dengan pelancongan, Jordan berdiri dengan pelancongan, dan banyak lagi negara-negara lain seperti Kemboja, Vietnam, dia mula berdiri melalui ekosistem pelancongan itu sendiri. Jadi saya minta supaya tempat-tempat yang bersejarah, sebagai contoh, kalau di Kelantan, sepanjang perairan sungai di negeri Kelantan ini ada sejarah-sejarah yang sudah terpendam. Bagaimana zaman dahulu penghantaran ufti, peperangan yang berlaku dengan Jepun dan macam-macam sejarah yang berlaku. Tapi kalau kita pergi hari ini, tidak ada inisiatif yang diambil oleh Kementerian Pelancongan. Dan saya kira kalau diambil ini, walaupun kita menelan kos, katakanlah kita anggap besar, tapi saya yakin dalam tempoh 5 tahun, kos ini kita boleh bayar cash. Okey, Pak Sri Putih, sebelum tamat. Ya.
konsep yang disebut oleh Pasir Putih tadi saksama. Apa kata kalau kita menggunakan konsep adil? Kalau Kelantan kurang pembangunan, kita bagi lebih kepada Kelantan. Kalau wilayah sudah membangun, kita bagi kurang pada wilayah. Kalau Sabah dan Sarawak belum membangun, kita bagi lebih pada Sabah dan Sarawak. Kalau Pulau Pinang sudah lebih pembangunan, kita bagi kurang peruntukan pada Pulau Pinang. Apa pandangan Pasir Putih? Ya, itu boleh masuk sebahagian daripada ucapan saya dan itu yang saya nak pokok. Bukan bermakna tak bagi, tapi perlu diberi perhatian supaya keadilan agihan ini kita dapat agihkan dengan seadil yang mungkin. Dan saya ingin rumuskan bahawa kalau kita betul-betul parlimen ini kita boleh bincang dengan rasional, dengan baik. Dan saya nak nasihatkan kepada semua rakan-rakan supaya jangan kita mempertahankan parti masing-masing secara membabi buta. PH, semua yang dia buat dulu betul belaka, dia anggap begitu. Terimalah pandangan-pandangan yang baik, yang dikritik, dan insya-Allah orang yang mengkritik pun dia kena ada budi bahasa dia, dia kena ada tata cara dia sendiri. Jangan semata-mata kita tunjuk satu sikap yang tidak profesional menyebabkan, saya nak tekankan, kita yang akan rugi. Perkelahian kalau berlaku antara kaum, antara agama, bertemu di antara parti-parti yang ada ini, siapa yang untung? Jawab dia, yang untung adalah musuh-musuh kita. Kita akan rugi. Jadi sebab itu kita kena lebih terbuka dan kita kena bergerak untuk maju ke hadapan. Semua, walaupun pembakar, dan ucapan saya waktu saya berada di pembakar, saya minta menawarkan diri. Mana-mana tempat yang pihak kerajaan nak bantuan daripada kami, kita bersedia untuk menyumbang kepada kerajaan, kerana bila kita sumbang pada kerajaan, kita semua akan mendapat keuntungan dan nama negara kita akan harum di muka dunia ini. Sekian, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua dan mudah-mudahan insya-Allah kita boleh berbincang dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih.